السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. Alhamdulillah, dan ini dapat kita sambung kajian kita berkaitan dengan kitab Al-Hajjul Nabawi Syurah petunjuk Nabi pada haji. Kita masih lagi bincang hadis ke-6, sambungan minggu lepas. Wa amma ma'na la ilaha illallah fahuwa kama yaqulul ulama yashtamilu ala tauhid ar-rububiyyah wal ilahiyyah wal asma'i was sifati wa yubayyin hadha bi syai'in min at-tafsil. Kata ada makna kalimah la ilaha illallah itu yang kita bincang daripada hadis Nabi yang berbunyi yang kita pelajari sebelum ini. Daripada segi pengertian makna la ilaha illallah, bahwa kama yaqulul ulama, sebagaimana yang diperkatakan oleh alim ulama, yastamilu mengandungi ala tauhidil rububiyah, namanya mengandungi makna tauhid rububiyah. Dalam kalimah la ilaha illallah ada tauhid rububiyah dan juga wal ilahiyah, tauhid ilahiyah, dan juga wal asma'i was sifat. Di dalamnya ada tauhid asma' was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat. Jadi huraiannya minggu lepas kita masuk yang pertama itu tauhidur rububiyah. Kita berhenti pada dalilnya. Qala ta'ala inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim. Surah Yusuf ayat 40. Surah Yusuf ayat 40. Maksudnya sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat adalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain, melainkan Dia, yang demikian itulah agama yang betul. Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahawa di situ ada tauhid rububiyah. Tidak ada hukum melainkan milik Allah Ta'ala. Wa yaqulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi. Ini ayat surat Asy-Syura ayat 21.
Maksudnya, patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan untuk mana-mana bahagian di bulan agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Taala tanya kepada kaum musyrikin Mekah, di mana mereka itu mensyirikkan Allah Taala dengan mengadakan sekutu yang menentukan, mengeluarkan sebarang peraturan dan undang-undang tanpa keizinan Allah Taala. Itu disebut amlahum syuraka, ada syuraka sekutu. Faman i'taqada anna li'insanin minan nas aw li majlisin minal majalis at-tashri'iyyah aw li mujtama'in minal mujtama'at aw lin nasi jami'an haqqut tashri' fa huwa musyrikun billahi subhanahu wa ta'ala syirkan yukhrijuhu minal Islam. Maksudnya, maka barang siapa yang beriktikad sama ada iaitu terdiri pada manusia, di kalangan manusia, atau di kalangan majlis, di majlis minal majalis at-tashri'iyyah, majlis perundangan, maknanya satu organisasi lah, atau mujtama'in minal mujtama'at, ataupun satu masyarakat, atau linnas jami'an, atau manusia semua sekali, di mana dia beriktikad, dia berpegang haqqut tashri', hak mengadakan peraturan dan undang-undang, fahuwa musyrikun billahi ta'ala, maka orang itu telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi syirik sahaja. Kalau dia beriktikad mana ada hak standing dengan Allah Ta'ala, mengadakan peraturan, mengadakan undang-undang, ia sama adil dengan yang Allah Ta'ala buat, yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah lah. Kalau tidak ada yang disebut sebagai ta'zir, dimaafkan lah. Macam undang-undang jalan raya semua sekali, kita lupa soal lah. Kalau kita kata, undang-undang jalan raya tu syirik lah dah, termasuk ta'zir lain. Ini undang-undang Allah Ta'ala tertuduh, ayat sekian kesilapan, kesalahan ataupun Allah Ta'ala tertuduh. Quran sebut dengan jelas. Contoh misalnya kita dengar, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan dan berzina lelaki, kalau sabit kesalahan dia, maka hukuman dia kena rotah 100 kali rotah. Termasuk di situ dan dipanggil hukum hudud. Jadi itu apa makna hudud? Makna ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Maka di situ tidak boleh kita nak tambah walaupun satu bilangan rotan sana. 101 tak boleh. Nak kurang 99 pun tak boleh. Tidak benarkan sama sekali. Sebab kita tidak ada hakut tasrih tadi. Maka kalau orang cuba mengubah dan sebagainya, apatah lagi menolak, maka dia telah mensyirikkan Allah. Syirkan yukhrijuhu minal Islam, satu mana syirik yang telah dia keluar daripada Islam, mengeluarkan dia daripada agama Islam. Waliyahzubillah. Zaman kita ni orang berani dah membuktikan tentang hukum hakam Allah Ta'ala. Kama anna man i'taqada anna al-khalqa munfaridin aw mujtami'in qadirun 'ala an-naf'i aw ad-darari. Sebagaimana seseorang yang beriktikad, berpegang bahawa makhluk Allah Ta'ala, dan secara individu ke ataupun secara ramai-ramai, qadirun, mampu ataupun boleh, 'ala an-naf'i, memberi manfaat, aw ad-darar, ataupun memberi mudarat. Ini dia beriktikad gitu. Awil ihya, atau boleh menghidupkan, awil imatati, atau mematikan dia,
au ar-rizq ataupun memberi rezeki kepadanya, au man'ihi wa qat'ihi ataupun menahan, memotong rezekinya, tahan rezeki ataupun kerak rezeki dia, kecil dah, au syifai ataupun menyembuhkan penyakitnya, au ghairi zalik atau selain daripada itu, duna iradatillah subhanahu wa ta'ala, tanpa kehendak Allah Ta'ala, bahwa musyrikun billahi subhanahu, maka dia telah mensyirikkan dengan Allah Ta'ala. Ini termasuk tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tak boleh kita beriktikad sedemikian itu. Sebab apa yang berlaku begini ni? Sebab orang itu dia tak kenal Allah. Dia tidak kenal Allah. Ramai manusia yang hidup atas muka bumi yang ini, termasuk orang-orang kafir, non-Muslim, sebab apa dia tidak boleh percaya dan ikut agama Islam yang betul, sebab dia tidak kenal Allah. Itu yang pertama-tama. Sebab itu dalam ilmu kalam ataupun ilmu aqidah tauhid ni, ulama kalam kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu kena kenal Allah Ta'ala. Tapi dia tidak kenal. Bahkan orang Islam sendiri pun masih lagi tidak kenal Allah Ta'ala itu. Tak kenal semati lah. Kita tak takut. Bahawa musyrikum billah, kafirun bihi, kafir ada Allah Ta'ala. Wa inna qata sabaha masa'a bisyahadatain, walaupun dia mengucap pagi petang dengan dua kalimah syahadat. Yang ada senang kita kata mengucap dah, tapi selagi pegangan dan i'tiqad tu menyeleweng, maka rosak tauhid dia tadi, akidah. Foundation kita ni bawah sekali tu tauhid. Naik sikit al-iman, atas lagi al-amalus soleh. Amal soleh tu dia duduk atas iman. Iman tadi duduk atas tauhid. Tauhid rosak, tak ada iman. Utuh iman, utuh amal soleh. Tauhid tu utama sekali. Wa in shalla wa shama, walaupun dia sembahyang dan dia puasa, wa hajj, walaupun dia menaik haji, wa za'ama annahu muslim, dan dia menganggap dia Islam. Itu sekali. Ini sebab dia tak kenal. Benarnya kita nak kenal Allah Ta'ala itu, terang kita buat soalan. Kita buat soalan. Kita tanya, apa ciri Tuhan sebenarnya? Dan kalau kita cuba tanya, contohnya orang tidak Islam, kita tanya dia, percaya dah apa ni, mu ada agama? Dia kata ada agama. Betul tak? Percaya ada Tuhan, dia percaya Tuhan. Lagu mana ciri Tuhan? Kita ada bayar. Kalau orang Islam, kalau kita tanya kita, tak ada bayar kau. Lebih kurang orang bukan Islam dah. Kalau kita tanya dia, bukit, buka, gunung, tanah, matahari, semua di bumi, bulan, bintang, siapa buat? Dia akan beritahu Allah, Tuhan. Dia akan kata Tuhan, itu sebut Allah, Tuhan. Dan kita orang Islam akan percaya bahawa ada. Orang kita beriman, kita percaya bahawa yang mencipta semua ini adalah Tuhan. Dan kejadian-kejadian ini adalah kita sebut ciptaan ataupun makhluk. Cuma kita cuba tanya ciri Tuhan itu apa mana? Sifat Tuhan yang kita sebut Tuhan tu, adakah Tuhan ni kekal selama-lamanya? Maka daripada segi fitrah kejadian manusia, Allah Ta'ala telah campur dalam diri manusia dengan fitrah manusia sebenar agama. Kemudian Tuhan juga tidak terikat dengan ruang, dengan masa dan dengan jisim. Kalau terikat dengan ruang, terikat dengan masa, terikat dengan jisim ni makhluk. Kita ni terikat dengan masa, terikat dengan ruang, dengan jisim. Maka tidak terikat dengan ruang dan jisim, maka itu makhluk. Gapo ada atas muka bumi ni, ciptaan ada kenapa ni tidak terikat dengan masa, dengan jisim, dengan ruang, tak ada. Maka tidak Tuhan. Kemudian Tuhan ni tidak bergantung dengan gapo satu.
Adakah Tuhan itu bergantung dengan makhluk? Adakah dia bergantung dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan udara, dengan air? Kita manusia ni bergantung dengan air, udara, matahari. Maka semua ciptaan yang bergantung dengan sesuatu itu adalah makhluk. Kalau tidak bergantung itu Tuhan. Dan terakhir kita boleh tanya, adakah Tuhan ni dia rehat dan dia tidur? Tuhan ni tidak rehat dan tidak tidur. Bahawasanya letih, rehat dan tidur ni makhluk. Maka dengan 5 ciri kita sebut tadi sudah cukup untuk kita kenal Allah Ta'ala. Dan ciri-ciri ini sebenarnya ada dari Quran, ada dalam surah Baqarah ayat 255. Kita baca semua. Ayat berapa? Ayat kursi. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai. Dan ayat ini ayat tauhid. Sebab itulah ulama kata kalau kita baca ayat ini saya tak takut. Sebabnya dia ayat tauhid. Ayat tauhid, ayat akidah yang menceritakan tentang ciri-ciri Allah Tuhan yang sebenar. Jadi kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita kenal Tuhan, itu baru kita mudah untuk kita taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ dikatakan sebagai mana la ilaha, tidak ada ilah Tuhan illa Allah. Kita nafi belaka makhluk-makhluk berciri tadi, kalau tidak ada ciri Tuhan yang sebenar tadi, bukan Tuhan, la ilah, bukan Tuhan belaka illa Allah, melainkan Allah Ta'ala. Qala ta'ala qul illahumma malikal mulk, dari juga ni tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa ta'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini wirid kita selalu baca surah Ali Imran ayat 26 ayat 27. Maksud dia katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Malikal Mulk, Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, tu'til mulka man tasha', engkau yang memberikan kuasa pemerintahan itu kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Ini akidah tauhid. Keyakinan kita kepada Allah SWT. Wa ta'izzu man tasha', engkaulah yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki, wa tuzillu man tasha', dan engkau juga yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, dalam kekuasaan engkau sahajalah adanya segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau amat berkuasa atas setiap sesuatu. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail, engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Allah Ta'ala yang menyusun atur pergerakan siang malam. Ini ulama kata perubahan waktu panjang pendek masa waktu malam itu Allah Ta'ala semua yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Kalau di tempat yang ada 4 musim, musim bunga, musim lurus, musim sejuk, musim panas, ini maksudnya Allah Ta'ala yang maksud. Sehingga waktu siang berlaku 15 jam, kadang-kadang waktu malam 9 jam, kadang-kadang waktu siang 9 jam, waktu malam 15 jam. Malam tidur 15 jam. Semua tu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dia kata di sini, wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Wa tukhrijul hayya minal wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau jugalah yang memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Apa maksud Allah Ta'ala yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup?
Kejadian manusia contohnya, kita dicipta daripada titis air mani. Dikatakan air mani itu al-mayyit. Maka keluarlah jadi manusia, jadi al-hayy, kita hidup. Kemudian kita hidup ni mengeluarkan al-mayyit, air mani tadi. Dia pusing. Begitu juga dikatakan telur ayat. Telur tu mayyit. Daripada telur jadi hayy, ayat. Pada ayat pun mengeluarkan telur. Telur jadi mengeluarkan yang al-mayyit. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Begitu ke pokok-pokok kayu dan sebagainya. Allah Ta'ala mencipta sesuatu dari benda mati jadi hidup. Dan daripada benda hidup keluar mati. Pusing. Dan ialah yang memberi rezeki tanpa itu. Itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyusun atur segala pergerakan dalam kehidupan kita. Ada satu ulama dia bagi buat contoh lah. Dia buat contoh. Dia kata kalau kita duduk sehari-hari tengok atas langit, nampak kapal terbang jalan. Kapal terbang itu jalan sendiri ke ada pemandu? Ada. Mau nampak mana pemandu kita? Mau tahu mana dah? Dah ayatnya dah. Tapi kita tahu kita ada pemandu. Bijak ada pemandu tu, bijak. Boleh bawa orang terbang sampai terjatuh. Maka alam ni tak kira kau sendiri. Dan semua ada dulu rumah mesti ada orang yang menggerakkan dia. Tentu sekali yang menggerakkan cakrawala dan seluruh hukum ini satu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat hebat, iaitu Tuhan. Tak ada makhluk yang boleh waktu begini. Setara benda ada dalam bumi ini mesti ada yang menggerakkan. Apatah lagi makhluk yang begini besar. Fahuwa Razzaq, dan dialah pemberi rezeki wahdahu la syarikalah. So dia tidak ada sekutu baginya. Wa huwa nafi'ul wahdah, dan dia pemberi manfaat wahdahu secara sendiri. Dia tidak pakai sama-sama Allah Ta'ala. Dia sendiri salah-salah dia. Bui apa ni? Rezeki kepada berbilion berjuta makhluk. Kau manusia, kau binatang yang kecil, kau besar, kau halu, kau tak nak tengok, semua dia berlaku rezeki. Kita nak beri rezeki kan, pakai makan letih, kata-kata ada kepala, sari-sari dah. Ni Tuhan mau boleh beri rezeki itu. Binatang kau dalam, kau kecil, kau besar, kau tak sekira lah. Macam mana dia boleh beri rezeki? Oh, tak ada fikir. Tak ada fikir, tak ada Tuhan. Allah yang memberi rezeki. Ar-Razzaq. Orang fikir tapi 50 ya 100 betul. Bisa benar ada orang kita terserah. Padahal Allah Ta'ala beri kita lebih besar daripada dia. Razzaq, Nafi', pemberi manfaat, wahdah, dia seorang dia. Tak ada. Kita nak membantu juga. Kalau buat rumah batu tak kosong, kan mesti ada jaga semua juga orang ramah je tolong kita. Ada seorang agak mentaliti tak buat. Allah Ta'ala ada seorang dia. Al-Mutasarrifu wahdahu, yang juga pengurus secara sendiri dia, sendirian berhak fil qauni, dalam kejadian semua sekali. Ini adalah akidah kita. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa'lam. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya wa'lam, ketahuilah olehmu annal ummata, bahawa sesungguhnya sekiranya seluruh umat manusia ini la istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka itu berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, nescaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, melainkan dengan sesuatu yang mana Allah Ta'ala telah tentukan kepada kamu. Kalau seluruh manusia nak upuri kepada kita manfaat, kebaikan dan apa-apa, tapi kalau benda tu Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala tidak tulis di Lauh Mahfuz mana, kita tak boleh beri juga. Maknanya kita memberinya kita sesuatu ataupun menerimanya sesuatu, kita akan manfaat itu hanya dengan izin Allah. Itu akidah kita. Dengan kuasa Allah Ta'ala yang telah tertulis. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu
sekiranya berhimpunlah seluruh umat ini untuk memberi mudarat kepada kamu, lam yadurruk, nescaya mereka juga tidak boleh memberi mudarat kepada kamu illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik, melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tulis ke atasnya kemudaratan itu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena ataupun qalam, wa jaffatis suhuf, dan kering lembaran. Maknanya semuanya telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita kata dari segi qada-qada Allah Ta'ala. Ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kadang-kadang kita ni pergi tanya orang dah, kalau ada masalah kita tanya untuk buang-buang ke apa, tak boleh. Sebab itu Nabi kita kata man ata arrafan au kahinan, siapa-siapa mau pergi jumpa dengan tukang tilik ataupun kita sebut dengan bahasa orang untuk buang-buang lah, tukang tilik itu au kahinan. Oh, jenis boleh baca, boleh royak gapo hok berlaku ataupun berlaku gapo hok akan berlaku dah. Pasal dah kau bima yang kemudian dia percaya benda hok dia royak. Kita lebih tanya. Ini maknanya kita tidak percaya kepada ketentuan Allah Ta'ala. Maka orang itu Nabi kata faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala, malah kufur dengan Al-Quran. Kosong akidah dia. Itu termasuk dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah itu iaitu tauhidul ilahiyah. Tauhidul ilahiyah ini yang bermaksud wa huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah wahdahu huwa alladhi yastahiqqu at-ta'at al-mutlaqah, iaitu pegangan yang kuat, yang kemas bahawa Allah Ta'ala sahaja yang berhak untuk ditaati secara mutlak. Itu maksudnya dari segi tauhid ilahiyah, yastahiqqu at-ta'at al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak. Ayat diikat situ dengan perkataan mutlak. Taat kita kepada makhluk ini muqayyad. Sama ada taat kita kepada ibu bapa, taat kita kepada pemimpin, taat kita kepada buah kita itu yang muqayyad. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk apabila dia suruh buat maksiat, kan? Hatta ibu bapa kita. Tapi terhadap Allah taat mutlak dia bagi. Taat al-mutlaq, taat secara mutlak. Ini kita beri di situ. InsyaAllah kita akan sama semua. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suban. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.